Dalam beberapa hari ni aku terlibat dalam satu scam yang bernilai lebih around plus minus RM5,000. Besar atau kecil RM5,000 tu korang nilai lah sendiri. Mungkin korang kaya kalau kaya kecil je RM5,000 tu. Jadi dalam video ni aku nak kongsikan dengan korang bukan tentang macam mana jalan kena scam tu, tapi proses untuk orang kata ambil tindakan terhadap scam yang berlaku tu. Check it out. Okey, kes scam ni berlaku bukan pada aku, dia pada member-member terdekat aku baru beberapa hari ni. Dan jumlah scam tu plus minus RM5,000 lah. Jadi macam mana boleh kena scam tu aku tak perlu cerita lah. Cerita yang macam tu bukanlah tujuan aku nak buat video ni. Aku nak kongsikan di mana proses macam mana dia buat report, nak settlekan scam tu, nak dapatkan balik. Kalau nak diikutkan pada hari ni sekarang ni benda tu, case tu tak settle lagi. Dia tak dapat balik lah duit scam dia. Dan ada beberapa step yang dia buat. Dia cuba report polis. Jadi bila report polis, macam biasalah, bukan korang report esok dapat balik duit korang. Tak ada macam tu. Polis akan buat dia orang punya siasatan lah, dia orang punya kerja. Dan kebetulan juga dengan berlakunya kes macam tu, dia ada kontak juga member aku ni. Dia kontak member lain yang kerja dalam bidang polis juga, tapi dekat Bukit Aman. Okay, dia cuba bagi tahu kes dia macam ni. Dia tunjuk surat report dia macam ni. Okay, dia berlaku macam ni. Jadi dia cuba bantu untuk dapatkan location, nombor telefon. Scam ni berlaku secara online tau. Dia berhubung melalui WhatsApp. Jadi member yang polis tu cuba dapatkan info location untuk nombor phone tu. Dan kalau ikut pada cerita tu, waktu tu aku lepak dengan member aku, dia kata bukan senang untuk korang dapatkan satu location penjenayah tu, scammer tu, nombor telefon tu. Memang bukan senang. Mungkin maksud bukan senang tu, dia boleh trace, polis boleh trace, tapi bukan untuk kegunaan awam. Tapi dia guna untuk trace untuk kegunaan dia dan siasatan polis tu sendiri. Jadi benda tu sangat private, hanya polis-polis yang menyiasat saja akan dapat location nombor tu. Kemudian aku ada terdengar satu perbualan daripada polis tu kan. Aku tak tahulah benda ni salah ke tak, aku cerita lah lantak. Polis tu bagi tahu nak dapat detail nombor telefon tu bukan senang. Jadi aku terfikir dekat sini, kalau korang kena scam dengan seseorang melalui WhatsApp online ke apa kan, nombor telefon tu korang dapat, tiba-tiba polis cakap bukan senang untuk dapatkan detail tu. Detail nombor telefon tu, nak tahu nama, alamat, IC, bukan senang. Jadi dekat sini aku terfikir, benda ni korang kena faham dan korang kena ingat sampai bila-bila. Aku terfikir benda ni, kalau benda tu berlaku, polis cakap bukan senang, bermakna kau sendiri tak akan dapat. Sebagai contoh, mungkin korang ada satu jalan di mana kalau korang dah kena scam, korang buat report polis, dan report polis tu korang bawa pergi ke telco. Sebagai contoh, nombor scammer tu 017. Jadi korang expect mungkin ni nombor Maxis. Jadi korang cuba datang ke Maxis. Saya bawa surat report saya ni, saya nak dapatkan detail orang ni, detail nombor telefon ni, sebab saya kena scam dengan nombor ni. Korang rasa boleh dapat tak? Aku tak rasa korang boleh dapat. Sedangkan polis dia cakap bukan senang nak dapat. Dan bila aku cuba tanya-tanya orang yang bekerja dalam bidang telco, yang pernah bekerja lah, telco sendiri akan ada forensik diorang. Maksudnya bahagian diorang yang terlibat dengan forensik kalau ada kes jenayah yang melibatkan nombor telefon ni. Contoh perbualan penjenayah ke apa, kes tipu macam tadi aku cerita tu, dia ada forensik sendiri dan bukan forensik daripada pihak polis untuk jalankan kerja tu. Aku jadi macam apa, tak boleh brain lah. Sampaikan benda dah sampai jadi kes polis pun, telco takkan bagi detail scammer tu. Jadi dia nak macam mana? Adakah sebab yang kena scam ni orang-orang biasa? Andai kata yang kena scam tu Perdana Menteri, aku rasa memang cepat telco buat kerja. Nak kena bayar, nak kena duit juga. Jadi kenapa aku cerita benda ni? Sebab aku nak bagi tahu dekat korang, jangan mudah sangat percaya pada orang dan hal-hal yang melibatkan mudah dapat duit, barang murah ke apa secara online. Guna WhatsApp, orang tak jumpa orangnya, tiba-tiba korang kena scam disebabkan termakan kata-kata orang tu. Melabur lah, masuk saham dapatnya segini-segini, senang betul buat duit. Dan bila korang kena scam waktu tu, okay, aku tak berhati, aku nak dapatkan detail tentang nombor telefon ni, aku nak pergi telco. Jadi korang ingat balik kan, tadi aku cerita di mana polis pun cakap bukan senang nak dapat. Ini kan kita orang biasa datang ke telco nak minta detail nombor telefon, memang tak boleh. Benda tu adalah satu, orang kata, kesalahan besar kepada pekerja tu kalau dia bagi detail. Even kita datang bukan kita nak buat jahat, kita orang baik, kita dah bawa report polis, aku kena game ni, takkan tak boleh nak bagi tahu. Memang tak boleh, nak buat macam mana. Cuma let's say kalau korang ada kawan member rapat dalam telco tu,
Aku rasa memang boleh. Tak ada masalah. Dia orang boleh check detail. Sebenarnya telco boleh bagi korang detail nombor telefon yang korang akan bagi dekat telco tu. Nasiblah kalau nombor yang aku cakap tadi kan, sebagai contoh nombor 017 tu, korang rasa nombor Maxis, korang pergi Maxis, nombor ni nombor Digi, korang pergi Digi pula. Dia macam tu lah. Sebagai contoh, kebetulan korang pergi Digi, korang ada member dekat situ, telco tu, center tu boleh bagi detail. Kalaulah member lah. Tapi kalau pekerja biasa yang korang tak kenal, dia takkan bagi. Sebab itu melanggar, orang kata, langgar etika kerja bekerja dekat situ. Dia orang tak boleh bagi sesuka hati. Macam aku cakap tadi, kita dah bawa macam-macam. Kita ni orang yang kena tipu, yang teraniaya. Telco pun tak boleh tolong macam tu. Jadi hati-hati dengan benda-benda scammer ni guys. Ini satu info penting ni, di mana info yang aku nak tekan-tekan kat sini, bukan senang nak dapatkan detail orang melalui telco kalau korang tak ada member dalam syarikat telco tu ataupun dekat center tu. Walaupun korang terlibat, korang ni mangsa dan teraniaya dengan scammer-scammer bangang dan korang cuma ada nombor telefon aja, nak trace punyalah susah. Jadi guys, aku harap korang boleh faham video ni dan korang kongsikan video ni kepada member-member korang, mak ayah ke. Jaga-jaga, bukan senang kalau kita kena scam melalui nombor telefon ni, tak kira apa jenis scam sekalipun. Dan satu benda ni korang kena ingat, aku cipta satu ayat di mana engkau siapa aku nak sibuk-sibuk selesaikan kes engkau. Kau siapa? Korang fahamkan ayat tu, ingat dalam kepala. Selagi engkau marhins, selagi itulah kau siapa, aku tak peduli. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.